Bismillahirrahmanirrahim. Serangan ke atas Yaman. Yaman merupakan sebuah negeri yang mendapat berkat daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mempertahankan iman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah." Iman itu Yaman dan kebijaksanaan itu Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Nabi doa pada negeri Yaman. Nabi puji al-imanu Yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu Yaman dan kebijaksanaan itu Yaman. Rombongan dari Yaman yang dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu datang ke Madinah untuk menyatakan Islam. Yaman yang berada di bawah naungan Parsi menerima Islam tanpa berlaku sebarang peperangan. Hal ini demikian kerana pemerintah bagi pihak kerajaan Parsi bernama Bazan telah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yaman di bawah takluk Parsi, Empire Timur. Zaman Nabi hantar surat kepada Raja Parsi. Walaupun surat Nabi dikoyak, dihina, dia perintah supaya gubernur dia di Yaman pergi melawat tengok Nabi ni. Lalu dia bertemu dengan Nabi. Bazan nama gubernur dia. Nabi beritahu bahawa raja mudah mati. Mukjizat Nabi. Raja mudah mati dah. Dan akhirnya Bazan masuk Islam. Masuk sahabat lah Bazan ni. Orang Parsi. Orang Iran hari ni. Dia masuk Islam. Bazan terus dilantik menjadi pemerintah Yaman. Tetapi beliau telah meninggal dunia ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika itu muncul seorang pembawa ajaran sesat yang berpengaruh, iaitu Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad disebutkan dalam mimpi Rasulullah bersama dengan kemunculan Musailamatul Kadzdzab yang telah disebutkan kisahnya sebelum ini. Bazan meninggal dunia, Nabi wafat, dia mati. Muncul seorang bawa ajaran sesat, Al-Aswad Al-Ansi. Al-Ansi ini termasuk dalam mimpi Nabi. Nabi bermimpi dia ada gelang mah di tangan dia. Nabi sangat duka cita lah. Mah ni haram pada orang lelaki. Cium dan keluar gelang mah itu. Lalu Nabi mentakwilkan gelang mah itu ialah Musailamatul Kadzdzab dan Al-Aswad Al-Ansi, orang bawa ajaran sesat. Mereka akan dikalahkan. Rasulullah SAW melantik anak Bazan, anak menjadi pengganti Bazan. Anak dinama Syazan. Syazan ganti Bazan. Lalu melantik Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an menjadi guru kepada mereka. Baginda SAW mengarahkan agar mereka menentang Al-Aswad, sama ada menyerangnya ataupun membunuhnya dengan cara tertentu. Dia mati. Bila Bazan mati, Nabi lantik Syazan, anak dia, jadi gubernur. Nabi hantar Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu untuk mengajar, menjadi hakim, seorang alim kalangan sahabat. Disebut dalam hadis yang terkenal. Nabi kata, "Wahai Mu'ad, sekiranya datang apa-apa masalah, bagaimana nak selesaikan masalah?" Mu'ad kata, selesaikan dengan kitab Allah. Kalau tak ada kitab Allah, Mu'ad kata dengan sunnah Rasulullah. Kalau tak ada sunnah Rasulullah, saya berijtihad
dan tidak menyimpang, tak menyeleweng, beristihad, yakni mengkaji sedalam-dalamnya berdasarkan Quran dan Sunnah dalam perkara yang tak ada nas, dan tak seleweng daripada dasar umum, dasar yang baik, yang umum yang ada dalam Quran dan hadis. Nabi tepuk dada, riwayat kata tepuk bahu Mu'ad, alhamdulillah alladhi waffaqa Rasulullah bima yurdi Rasulullah. Sekadar puja bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk pada utusan Rasulullah apa yang diridai oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, wahai Mu'ad, bila mu pergi ke Yaman, di Yaman ni ada golongan ahli kitab yang tahu kitab, iaitu orang Yahudi ada di Yaman, mungkin Kristian pun ada dekat Najran. Ajak mereka kepada mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam dulu. Setelah mereka mengucap 2 kalimah syahadah, beritahu kepada mereka Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang 5 waktu. Setelah mereka tunaikan sembahyang 5 waktu, beritahu kepada mereka Allah Ta'ala mewajibkan diambil harta orang kaya sedikit untuk dibahagikan pada mereka yang berhak. Jangan ambil dengan zalim, dengan zalim, ikut dia pilih nak beri mana-mana zakat itu. Jangan pakai cekok-cekok pakai ambil begitu. Takutlah doa orang yang kena zalim, kerana doa kena zalim tak ada hijab antaranya dengan Allah. Itu hadis yang terkenal bila Nabi hantar Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Malangnya gubernur Yaman mati, Nabi lantik gubernur baru, anak dia, suruh lawan Al-Aswad. Nama penuh Al-Aswad ialah Abhalah bin Ka'ab bin Ghaus. Dia digelar Al-Aswad kerana mukanya yang hitam. Selain itu dia juga digelar dengan Zul Khimar kerana selalu menutup mukanya. Al-Aswad ialah seorang yang berbadan besar dan gagah berani, beramal dengan ilmu sihir dan nujum, serta berkemahiran berpidato, pandai bercakap, pidato. Kelebihan itu digunakan untuk mempengaruhi masyarakat yang jahil dengan mudah melalui kejahatan, kemahiran dan harta. Guna orang dengan kejahatan dia, dengan kemahiran menipu, dan gunakan harta, ajak orang ikut ajaran sesat. Apabila tersebar berita keuzuran Rasulullah SAW, Al-Aswad telah mengisytiharkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul bagi pihak Tuhan. Namun dia sesekali tidak menafikan kerasulan Muhammad SAW. Dia menggelarkan dirinya dengan Rahman di Yaman, sebagaimana Musailamah menggelarkan dirinya Rahman di Yamamah. Dia Nabi di Yaman, dia kata. Musailamah Nabi di Yamamah, Muhammad Nabi di Madinah. Jangan salah di bawah. Bertindak dengan cara yang ganas, Al-Aswad menawan dan menyeksa orang-orang yang beriman. Antaranya ialah seorang yang bernama Nu'man radhiyallahu anhu, yang dihiris dan dipotong jasadnya sedikit demi sedikit sehingga mati syahid. Orang lawan dia, dia takak, dia iris sikit-sikit, mati. Antara Nu'man. Dalam suasana itu muncul seorang pemimpin yang berani, lalu bangkit menyedarkan dan berjaya meneguhkan iman masyarakat kampung serta pengikut mereka dengan pidato yang berkesan. Antaranya ialah Murrah bin Umair Al-Hamadani, Abdullah bin Malik Al-Arhabi, dan Surahbil bin As-Simat. Abdullah bin Malik Al-Harbi Al-Arhabi menugaskan dalam ucapan dia, ya ma'syara Hamadan, innakum lam ta'budu Muhammadan, innama abadtum Rabba Muhammadin wa huwa al-hayyul ladzi la yamut ghairu annakum ata'tum rasulahu bi ta'atillah. Wahai penduduk Hamadan,
Sesungguhnya kalian tidak menyembah Muhammad, tetapi kalian adalah menyembah Allah, Tuhan Muhammad yang maha hidup, buat selama-lamanya, sekali-kali tidak akan mati. Akan tetap kalian wajib mentaati Rasulnya kerana mentaati Allah. Ucapan yang bernas, menyampaikan ucapan itu. Dia sambung lagi, wa'alamu annahu istanqadhakum minan nar wa lam yakun illahu liyajma'a ashabahu ala dalalah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Rasulullah telah menyelamatkan kalian dari api neraka, dan Allah tidak akan sekali-kali menghimpunkan sahabat Muhammad itu dalam kesesatan. Ucapan dia yang berkesan. Ucapan ini riwayat Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Sekali lagi Allah menunjukkan karamah, perkara yang luar biasa bagi meyakinkan mereka yang beriman. Karamah itu ditunjukkan melalui seorang ulama yang terkenal dari Yaman, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani, yang bersama Islam tetapi tidak sempat menemui dan menatap wajah Rasulullah SAW. Abu Muslim Al-Khawlani seorang ulama, dia masuk Islam lepas Nabi wafat, tak sempat jumpa dengan Nabi. Abu Muslim ini seorang alim tabi'in yang mujtahid, yang terkenal. Abu Muslim Al-Khawlani, dalam kitab-kitab hadis ada nama dia. Seorang yang alim, dia masuk Islam lepas Nabi wafat. Jadi dianya seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Berlaku karamah pada dia. Maka berlaku dialog di antara kedua-duanya. Al-Aswad bertanya, Aswad tanya Abu Muslim, atashhadu anni Rasulullah? Adakah kamu bersaksi bahawa aku adalah pesuruh Allah? Abu Muslim menjawab, ma asma, aku tidak dengar apa-apa, kata dia. Dia kata, aku tak dengar. Al-Aswad bertanya lagi, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Adakah kamu bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah? Muslim menjawab, na'am, ya. Ya. Mempercayai aku Rasulullah? Aku tak dengar, dia kata. Mempercayai aku Rasulullah? Betul. Aku Rasulullah? Aku tak dengar. Muhammad Rasulullah? Ya, Rasulullah sungguh. Dia jawab gitu. Setiap kali Al-Aswad mengulangi soalannya, Abu Muslim tetap memberikan jawapan yang sama. Al-Aswad dengan marah memerintahkan agar dinyalakan api yang besar untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlani di dalam api itu. Aswad suruh kubur kayu api, nyalakan api, capuk dia dalam api. Capuk dalam api. Namun api itu tidak langsung, tidak memberikan apa-apa keberatan walau sedikit pun kepada Abu Muslim. Berlaku karamah, tak angguh, tak ada apa-apa, dia tak tahu je. Capuk dalam api macam Nabi Ibrahim. Ini karamah wali-wali. Wali lain ni wali sungguh ni, bukan wali main-main ni. Wali sungguh. Kita ni tengok bodoh bawa wali. Tengok orang tu bodoh, jangan tu wali selalu. Ni wali sungguh ni, alim, lawan. Kejadian itu menyebabkan salah seorang pengikut Al-Aswad berkata, la in tarakta hadha fi biladik afsadha alaik. Sekiranya engkau membiarkan dia berada di sini, nanti dia akan mempengaruhi pengikutmu. Bahaya ni. Orang amat pengaruh ni dia. Bahaya, halau dia. Abu Muslim Khawlani dibebaskan dan dihalau. Lalu dia memilih untuk menuju ke Madinah. Abu Muslim Al-Khawlani tiba di Madinah setelah Rasulullah wafat. Nabi dah wafat dah. Setibanya di sana, beliau terus menuju ke Masjid An-Nabawi dengan menambat kenderaannya di pintu masjid dan menunaikan sembahyang di salah satu tiangnya. Dia pun di masjid tambak unta ataupun kuda dia, dah sebut di sini, kenderaan dia lah. Masuk masjid, pergi kat tiang, sembahyang. Kebetulan pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an memerhatikannya.
Sayyidina Umar tengok ada orang tak dikenali, bukan orang Madinah, mari-mari sembahyang. Setelah selesai menunaikan sembahyang, Umar datang menemui dan bertanya, min aina ar-rajul? Sayyidina Umar kata, dari mana kamu berasal? Awak asal mana? Abu Muslim menjawab, min al-Yaman, dari Yaman. Saya dari Yaman. Umar bertanya lagi, fama fa'ala aduwullah bi sahibina alladhi harraqahu bin nar falam tadurrahu. Bagaimana cerita seorang saudara kita yang telah dibakar dalam api oleh pembohong Al-Aswad, namun dia sedikit pun tidak hangus? Mendengar tak cerita? Ada orang kena bakar. Tadi ada. Orang kena bakar. Aswad bakar, tak hangus. Mendengar cerita? Abu Muslim menjawab, Zaka Abdullah ibn Saub. Orang itu adalah Abdullah bin Saub. Abdullah bin Saub, Abdullah bin Baju. Abdullah bin Pekan. Abdullah bin Saub, hamba Allah. Hamba Allah bin baju dia, tapi pakaian. Abu Muslim menceritakannya sehingga orang itu dihalau dan datang ke Madinah. Dia bakar-bakar Abdullah bin Saub ni dah kata. Patutnya halal mai ke Madinah. Umar tu bertanya, nasyattuka billah anta huwa. Berkatalah benar demi Allah. Namanya, adakah kamu orangnya? Mu ke? Saya nak tanya, mu ke? Abu Muslim menjawab, Allahumma na'am. Ya, akulah orang tersebut, kata dia. Umar terus memeluk Abu Muslim dan menangis dan membawanya menemui Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan meletakkan dirinya di hadapan seraya berkata, Umar tu heret bawa kau bakar, letak Abu Muslim depan, kata Abu Bakar, alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta arani bi ummati Muhammadin man fa'ala bihi kama fa'ala Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam. Dan Umar kata, alhamdulillah, Tuhan yang tidak mematikan aku sehingga Allah memperlihatkan kepadaku, kepada umat Muhammad, pada umat Muhammad seorang yang diberikan kelebihan apa yang Allah telah berikan kurniakan kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, Tuhan panjangkan umurku, kata saya Umar. Aku sempat tengok ada kalangan umat Muhammad ni orang telah beri macam Ibrahim, tak angguh bakar api. Abu Muslim di Al-Khawlani ialah seorang yang dikenali sangat kuat berpegang dengan agama dan berani menegakkan sehingga akhir hayat. Itulah wali Allah yang sebenarnya, seperti mana dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala. Ini wali Allah yang sebenar. Ini dia wali Allah, orang yang berani memperkatakan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Surah Yunus 62 hingga 64. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tiada ketakutan kepada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka yang pula sentiasa bertakwa. Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Tiada sebarang perubahan pada janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang sebenar. Itu sifat wali Allah. Ini wali Allah sungguh. Dan memang Abu Muslim Al-Khawlani seorang yang wara', kalangan ulama tabi'in, seorang yang berani, dan dia hidup sampai zaman Amawiyah. Zaman Muawiyah ni sahabat Nabi, jadi khalifah Amawiyah yang pertama. Muawiyah berucap di masjid Dimash, dia ada Muawiyah berucap berkenaan dengan cukai.
cukai nak bagi nak imbuhan pada rakyat, nak bagi begitu-itu saja. Lalu Abu Muslim kata, ya Muawiyah, innahu laysa bimalik wa laysa bimali abik. Wahai Muawiyah, mu nak bagi-bagi ni harta ni bukan hartamu, bukan harta pakmu. Dia kata ke Muawiyah. Khalifah, ketua negara, berani. Dia tegur. Muawiyah kata, nanti dulu. Muawiyah ni sahabat Nabi. Muawiyah tinggal majlis. Kemudian dia mari dalam keadaan dia berwuduk. Muawiyah kata, tadi aku marah. Hokmu kata itu betul. Aku marah. Nabi kata marah ni daripada syaitan. Syaitan daripada api. Bila mu marah, ambil wuduk. Aku ambil wuduk lah. Nabi suruh aku ambil wuduk. Sekarang ni aku sedar dah. Hokmu kata itu betul. Ni berani dia. Dia tegur pemerintah, tegur ketua negara. Tegur depan-depan. Ini jihad akbar dia panggil. Inilah wali Allah sungguh. Bukan wali Allah ni lambat capak putih tergebar. Warok zikir bukan main. Itu bukan. Ini yang menegakkan kebenaran. Itu makna wali Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aswad berjaya mempengaruhi beberapa kabilah dan mula untuk menyingkirkan pemerintah Islam dengan melancarkan serangan ke atas Sana'a, iaitu ibu negeri Yaman, sebuah kota yang terbesar di Yaman setelah pemimpinnya iaitu Syahar bin Bazan gugur syahid. Di mana Al-Aswad Al-Ansi, pemimpin murtad, berjaya menarik kabilah-kabilah yang lemah ikut dia, menyebabkan jumlah dia ramai. Lalu dia menyingkirkan pegawai-pegawai termasuk gubernur sendiri. Dibunuhnya gubernur Yaman, iaitulah Syahar bin Bazan. Bazan ni mati. Bazan ni seorang Parsi yang masuk Islam, gubernur kerajaan Parsi di Yaman. Bila masuk Islam, Nabi lantik dia terus jadi gubernur juga. Tak dipecat. Jadi gubernur. Bazan mati. Ganti anak dia Syahar. Syahar bin Bazan. Anak dia Syahar. Dan cetok yang dulu tu salah. Kena sebut nak Syahar. Bukan Yazan. Syahar bin Bazan. Syahar dibunuh syahid, gugur syahid. Mati, dibunuh oleh pemimpin murtad. Selain itu, isteri Syahar bernama Azad turut ditawan dan adik-adik Syahar terpaksa berundur. Rasulullah SAW yang berada dalam keuzuran mengutuskan surat kepada para pemimpin dan sahabat di Yaman agar membantu anak-anak Syazan dan anak-anak Syahar. Nabi ada lagi, tapi Nabi dah dulu. Maknanya Syahar ni Islam sungguh. Bukan seberangan orang Parsi yang Nabi lantik ganti ayah dia. Dibunuh oleh Al-Aswad. Kemudian adik-adik dia berundur. Adik-adik dia berundur. Nabi tulis surat kepada sahabat-sahabat di Yaman, bantu adik-adik Syahar dan anak-anak Syazan yang ada di sana. Anak-anak Syahar yang ada. Keluarga Syahar dan Syazan itu berundur dari Sana'a dan mengumpulkan kekuatan daripada kabilah-kabilah yang masih beriman. Sama ada yang beriman secara terbuka maupun mereka yang bersembunyi. Di mana keluarga Syahar dan Syazan hidup di luar sana. Dalam masa yang sama melakukan gerakan. Mengumpul kabilah-kabilah yang tetap Islamnya. Sama ada yang terbuka atau yang sembunyi. Kumpul. Membina kekuatan. Mereka berhasil mengatur langkah bagi membunuh Al-Aswad dengan pertolongan Azad, isteri Syahar yang ditawan dan dikahwininya. Walaupun begitu, Azad tetap beriman dan mengambil kesempatan daripada perpecahan antara Al-Aswad dan penglimanya Qais bin Abdi Yaghus Al-Muradi.
Di mana isteri Syahar yang ditawan masih Islam walaupun ditawan. Ditawan. Lalu isteri dia merancang. Dulu dalam tahanan tu dia merancang. Ada spy dia rancang bunuh Al-Aswad. Bunuh Al-Aswad. Akhirnya mereka berjaya membunuh Al-Aswad dan memancung kepalanya. Ketika azan subuh dilaungkan, orang ramai kebingungan kerana orang yang masih beriman atau pengikut Al-Aswad, termasuk pengawal-pengawalnya, belum mengetahui kematian pemimpin murtad itu. Tiba-tiba dengar bang subuh. Ada orang semayang pula. Lama ni berhenti dah. Warna pelik ni. Pergi ke masjid, tengok kepala Al-Aswad yang dipancung, dipamerkan pada orang ramai. Setelah kepala Al-Aswad dipamerkan pada orang ramai, pengikut Al-Aswad terus lari bertempiaran. Islam berjaya menguasai Sana'a semula. Tanpa tercetusnya peperangan. Berita kematian Al-Aswad itu dimaklumkan kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda mengumumkannya kepada para sahabat dengan bersabda, Atal khabar An-Nabi SAW minas sama' al-laylata allati qutila fiha al-ansi liyubashshirana. Faqala qutila al-ansi al-bariha qatalahu rajulun mubarakun min ahli baitin mubarakin. Qila wa man? Qala Fairuz. Faza Fairuz. Berita kematian Al-Aswad datang kepada Nabi Muhammad SAW dari langit. Pada malam terbunuhnya Al-Aswad, baginda menyampaikan berita gembira itu dengan bersabda, pada malam ini Al-Aswad telah terbunuh. Dia dibunuh oleh seorang lelaki yang berbakti dan berasal daripada keluarga yang penuh keberkatan. Para sahabat bertanya, siapakah orang itu? Sallallahu alaihi wasallam, dialah Fairuz, telah berjaya Fairuz. Yang bunuh dia nama Fairuz, orang Parsi. Parsi ni Iran lah. Banyak orang Iran ni berjasa pada Islam. Sebab zaman Nabi lagi, jangan buat muda-muda. Syiah tu cerita lain lah. Mereka berjaya membunuh Al-Aswad. Dan Nabi kata, Fairuz dan keluarga ni berkati oleh Allah. Hadis riwayat At-Tabari. Berjaya. Bila pemimpin dia dibunuh, pengikut lari bertempiaran. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu datang ke Sana'a. Dan mereka melantiknya menjadi amir, pemimpin atau pemerintah. Akan tetapi selepas 3 hari, Mu'ad meninggalkan Sana'a dan kembali ke Madinah setelah mendapat berita kewafatan Rasulullah SAW. Mu'ad yang Nabi hantar ke Yaman, jadi pemerintah sekejap. Bila dengar Nabi wafat, Mu'ad balik ke Madinah. Bila Rasulullah SAW wafat dan murtadnya kabilah Arab telah menyebabkan pengikut Al-Aswad bersatu semula bagi membina kekuatan mereka. Khalifah radhiyallahu an melantik Fairuz radhiyallahu an menjadi pemerintah Yaman dengan membelakangi orang-orang yang pernah murtad kerana tidak yakin kepada kesetiaan mereka. Nabi tu lantik Fairuz, adik-beradik yang dibunuh satu, jadi gubernur Yaman. Orang Parsi jadi gubernur, dan Nabi tak lantik orang Yaman. Kerana Nabi percaya pada dia. Tindakan tersebut menyebabkan Qais, bekas panglima Aswad, marah dan bertindak mengepalai kumpulan murtad dan membina kekuatan yang lebih besar. Qais melakukan penipuan bagi membunuh 2 orang saudara, iaitu Fairuz dan Dazawai, Parsi belakang ni, dengan menjemput mereka makan bersama. Dazawai berjaya dibunuh, manakala Fairuz pula berjaya melepaskan diri dan bersembunyi di Bukit Khawlan, tempat berkumpul kaum keluarganya. Dia tipu. Wapok murtad ni bina kekuatan balik, bunuh salah seorang keluarga Fairuz. Fairuz selamat. Kononnya dia Islam lah. Buat hutang, panggil rupanya dia nak bunuh. Dia berjaya bunuh. Bunuh apa ni, Dazawai, adik Fairuz gagal dibunuh. Fairuz mengatur langkah
untuk menentang kumpulan yang murtad itu dengan mengadakan hubungan dengan kabilah-kabilah yang tetap beriman. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima laporan secara terperinci berkenaan perancangan bagi menghapuskan pemimpin murtad yang ganah itu. Perkara itu memberikan keyakinan kepada Fairuz radhiyallahu anhu. Pada ketika yang sama Abu Bakar menerima kepulangan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang berjaya dalam misi mereka. Namun Khalifah tidak bertindak segera menghantar tentera ke Yaman. Beliau berpendapat perlu ditumpukan serangan bagi menghapuskan Musailamah Al-Kadzab dan kabilah-kabilah lain yang lebih mengancam. Di masa itu Usamah bin Zaid, iaitulah cucu Nabi yang disebut dalam hadis tadi, bila ayah dia mati dalam peristiwa Mu'tah, Nabi tubuh pasukan. Ketuanya Usamah bin Zaid yang masih muda. Terlalu muda. Muda sangat. Sahabat-sahabat tak puas hati, Nabi tetap lantik Usamah. Jadi penglima walaupun umur dia muda. Dan bila Nabi wafat, Usamah ni balik semula ke Madinah. Abu Bakar terus perancang Usamah dan tenteranya pergi serang Rom. Dalam keadaan ancaman murtad berlaku, Abu Bakar suruh tentera Usamah pergi. Ni pelik macam mana negara dalam keadaan bahaya. Tu tentera Usamah pergi berperang juga lawan kuasa besar. Ni pelik. Abu Bakar kata Rasulullah suruh teruskan. Terus. Jangan berdiri. Sayyidina Umar pujuk tak dia apa. Abu Bakar marah pada Sayyidina Umar. Mu ni penakut. Kata Abu Bakar. Dan tentera Usamah pergi dan balik dengan selamat. Bila balik, tak patutnya pergi bantu Yaman. Abu Bakar tak suruh bantu Yaman. Suruh bantu tempat lain. Yaman terus kepada orang Yaman sendiri menghadapi murtad. Justru langkah bagi menentang kumpulan murtad di Yaman diserahkan pada Fairuz dan keluarganya. Khalifah mengutuskan surat kepada para sahabat dan kumpulan kabilah yang masih beriman agar membantu Fairuz dan keluarganya. Fairuz ni dapat doa Nabi. Allah Ta'ala berkati Fairuz dan keluarganya. Orang-orang yang beriman diberikan peluang untuk berdakwah dan memujuk mereka yang murtad kembali semula kepada Islam. Mereka itu diberikan peluang bertaubat seluas-luasnya. Selain itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menghantar para sahabat daripada kabilah masing-masing supaya pulang berdakwah dan mengumpul kekuatan bagi menyerang kumpulan yang terus murtad. Ada yang diserang, ada yang dipujuk. Bukan diserang semua. Strategi tersebut membuahkan hasil. Tetapi masih ramai lagi yang murtad serta bergabung dengan pemimpin yang berbahaya dan ganas. Keadaan itu akhirnya mendesak Abu Bakar dia menghantar bala tentera bantuan. Dihantar tentera bantuan untuk membantu serangan ke atas mereka yang murtad. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengarahkan Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian diikuti oleh Syurahbil bin Hasanah untuk memerangi kumpulan murtad terbesar yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Setelah mereka berdua gagal mengalahkannya, maka Abu Bakar menyerahkan misi itu kepada panglima tertinggi perang, iaitu Khalid bin Abi radhiyallahu anhu. Selesai menunaikan tugas bagi menghapuskan Musailamah Al-Kadzab, Ikrimah diarah supaya menebus kegagalannya dengan bersama Huzaifah dan Arfajah menuju ke Mahrah. Kemudiannya mereka menuju ke Hadramaut dan terus maju ke Yaman bersama dengan Al-Muhajir bin Abi Umayyah, tentera bantuan. Ikrimah bersama pasukan tenteranya yang disertai oleh tentera daripada Oman dan lain-lain berjaya menguasai Mahrah. Mahrah ini kan duduk dekat Oman. Mereka berhasil memujuk salah seorang pemimpin murtad bernama Syakhrif bersama pengikutnya agar kembali semula kepada Islam. Sebaliknya pemimpin murtad yang degil bernama Musyabbah yang merasa kuat dengan pengikutnya yang ramai dihapuskan. Akhirnya bala tentera yang murtad itu berjaya dikalahkan. Pada waktu yang sama, pemimpin Al-Muhajir
bin Abi Umayyah bersama anggota tenteranya dari Mekah dan Taif diarahkan supaya menyerang kumpulan murtad di Yaman. Tugas mereka ialah membantu Fairuz dan sahabat-sahabatnya. Pasukan tentera itu terdiri daripada para sahabat dalam kalangan Muhajirin dan Ansar yang berpengalaman berperang bersama Rasulullah SAW. Fairuz radhiyallahu an memulakan serangan dengan seluruh kekuatan tentera Islam yang dapat dikerahkan ke atas pada tentera Qais yang berada di Sana'a, bandar penting dan pusat bagi negeri Yaman. Maka berlakulah pertempuran yang sengit kerana mereka yang murtad itu tidak bersedia untuk menyerahkan diri. Perang di Sana'a. Tentera Islam berjaya mara melemahkan musuh Abdul Qais. Pemimpin yang murtad bersama pengikutnya sudah tidak mampu bertahan. Tentera bantuan pimpinan Al-Muhajir tiba dan diikuti pula dengan kedatangan tentera Ikrimah yang merentas Mahrah dan Hadramaut. Akhirnya Qais dan bala tenteranya dapat dikalahkan. Qais berjaya ditawan bersama seorang ketua kabilah yang besar dan berpengaruh bernama Amr bin Ma'di Karibah. Kedua-dua orang pemimpin itu dihantar ke Madinah dalam keadaan diikat tangan mereka, iaitu mereka dibawa menghadap Khalifah Bakar radhiyallahu an. Khalifah berkata kepada Qais, "Ya Qais, qatalta ibadallah wa takhadta al-murtaddin walidah min dunil mu'minin." Wahai Qais, kamu telah membunuh hamba-hamba Allah yang beriman dan kamu menjadikan orang-orang yang murtad bersama kamu dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Maka kata kepada Qais. Qais menafikan dia bahawa dia membunuh Dazawai. Khalifah Bakar berkata pula kepada Amr bin Ma'di Karibah, Ama tukhzi annaka kulla yawmin mahzumun aw ma'sur la nasarta hadha din la rafa'aka Allah. Adakah engkau tidak berasa malu setiap hari menerima kekalahan yang bertalu-talu? Sekiranya kamu terus bersama agama ini, nescaya Allah akan mengangkat derajat kamu. Berkata kepada Amr bin Ma'di Karibah, seorang Badui yang ramai pengikut dia. Amr menjawab, La jarma la af'alanna wa lan a'ud. Aku mengaku bersalah. Aku datang semula menjadi Islam dan berjanji tidak akan kembali lagi kepada kekufuran. Dan janji Ibn Bakar tak memurtad dah. Balik pada Islam. Wallahu a'lam.